أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sadaqallahul azim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Alam tara, adakah tidak melihat oleh engkau anna Allah anzala minas samai ma'an, sesungguhnya Allah telah menurun ia minas samai dari langit ma'an akan air fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha, maka mengeluarlah oleh kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, bihi dengan dia, dengan air sani, thamaratin beberapa jenis buah-buahan mukhtalifan alwanuha yang bersalah-salahan lah oleh rupanya. Tengok ke tak? Maknanya kena tengok lah. Tanya tapi bermakna suruh. Tanya dengan makna suruh, pakat tengoklah. Supaya nak ambil dalil di atas kekuasaan Allah, di atas kebijaksanaan Allah. Ini orang panggil ayat akidah. Ayat yang sakut paut dengan pegangnya kita, nak yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita dengan kekuasaan Allah, dengan perintahan Allah pada semua makhluk. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Mana mesti lihatlah. Kena tengoklah, kena perhatilah. Anna Allah anzala minas sama', bahwa Allah Subhanahu wa taala menurun ia daripada langit
ma'an akan air hujan. Cuba tengok, cuba perhati. Allah Ta'ala buat turun daripada langit itu akan air. Lepas pada buat turun air, fa akhrajna bihi, maka mengeluarlah oleh kami dengan dia, dengan air sani, samaratin mukhtalifan alwanuha, akan buah-buahan yang berlain-lain jenis dan rupanya. Nah, Tuhan buat turun air dari langit. Air so ya, air sekarang ya. Air hujan itulah. Tapi siapa punya turun mai bawah, Tuhan buat tubik buah kayu dengan air sani. Nah, Tuhan mengeluarkan dengan sebab turun air sani akan beberapa buah kayu. Buahnya, buah pisau, buah lada, buah durian, buah dokong apa. Dengan sebab hujan yang Allah Ta'ala buat turun. Buat turun hujan itu sebagai sunnatullah, aturan daripada Allah Ta'ala, cara nak tumbuh, cara nak buah, buat turun hujan. Sedangkan Allah boleh buat kalau nak buah tak ada hujan pun. Kerana ada sejenis buah kayu biasanya tak ada kena pakai hujan. Supaya buah kayu di padai pasir tu mana hujannya, tapi buah sepatutlah. Duk kering tengah padai pasir buah. Boleh, tapi mengikut sunnah dia, jalan dia, cara nak buah kayu tu dia buat turun hujan dulu. Bila buat turun hujan, fa akhrajna bihi, maka mengeluarlah oleh kami. Akhraja, mengeluarkan. Nah, kalau kharaja tu keluar lalu. Ni akhraja ni mengeluarkan, bihi dengan dia, dengan air sani, samaratin, beberapa buah-buahan. Jamak daripada samaratun. Kalau samarah tu sebuah buah saya, ni samaratin. Buah tu baik beberapa buah-buahan. Buah kayu tu, buah kayu ni, buah pisau, buah lada, buah gapo semua. Tuhan buat tu baik pula dah. Buah kayu saat ni mukhtalifan alwanuha, yang berlain-lainan jenis dan rupanya. Mukhtalifan, yang bersalah-salahan, alwanuha, oleh cahaya-cahayanya, rupa-rupanya. Buat tu baik siapa punya jadi buah, berlainan buah. Sedangkan Tuhan buat turun air, so ya tak ada. Air hujan so tu, siapa punya buah, buat tu baik, buah tak serupa. Guna air tulur je orang panggil. Nah, segar pun kayu tu dengan air satu saja. Tapi siapa punya buah, berlainan buah dan berlainan rupa. Dan berlainan rasa. Ini adalah menunjuk di atas kekuasaan Allah. Menunjuk kata bukanlah buah kayu tu duk jadi sendiri dengan sendiri dia. Dok. Kalau jadi sendiri, jadi dengan sebab air, maka kalau tawar belakang. Kalau manis belakang lah. Tak ada. Tapi tak sama. Air tulur gidi rupa lada, jadi Tuhan mengeluarkan lada tu jadi pedah. Air tulur, air hujan tulur, gidi rupa buaya dah, pang buaya dah. Wah buaya tu jadi pahai. Air tulur juga gidi hujan turun di atas pang timur. Wah timur tu jadi manis. Ni bersalah rasa dia. Dan rupa pun tak sama juga. Lada jadi merah, putih hijau, masuk merah. Nah itu. Timur ada rupa ni. Pang puya, pang timur batai, pang apa, berlainan belakang aluan dia. Mu tengok dah tu.
Tengok tak? Nabi boleh ambil fikir, boleh faham di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Ni cara ambil dalil belakang ni. Orang kata alam ini tu benar ni. Nah, hujan, buah kayu, gidiu fadunya jadi berduri. Duri tak dia? Air tu lah ya. Diru famota jadi berambut, rambutan jadi berambut motor. Air tu lah. Allah lah yang mengeluarkan. Allah lah yang mengadakan. Nampak dah tu? Tara dah tu? Kena nampak. Nah, kita orang beriman ni nampak selalu dah. Oh, ni lah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan royak cara ambil dalil, ambil ketanaan di atas kekuasaan Allah Taala. Kita pun fikir nampak. Kalau masa pohon kayu tu dia mari daripada air, duk jadi daripada air, bukan daripada kejadian Allah Ta'ala, kena serupa. Diru pohon lada dengan diru pohon timur, kalau pedah belaka dah air pedah. Misalnya, kalau air tu dengan sebab air. Tapi, puya Allah Ta'ala jadi tak sama. Mukhtalifan alwanuha. Bersalahan-salahanlah oleh laun tu makna asal dia warna ataupun rupa. Nah, tak sama berlainan jenis dan rupanya. Wa minal jibali judadun, dan di antara gunung ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur. Bidun yang putih, wa umrun dan yang merah, mukhtalifun alwanuha, yang bersalah-salahan juga warnanya. Ada tua, ada muda. Ini pohon kayu di bukit tu pula dah. Tuhan buat turun hujan, sah ni nampak merah, jenis pohon kayu merah. Di atas bukit tu kita nampak kan tak? Bukit ni nampak merah, bukit ni nampak hitam, bukit ni nampak hijau. Bersalahan juga warna dia. Sedangkan Allah Ta'ala turun air tu Allah. Tak ada kata nak diru bukit Buddha, air ni jadi pohon hijau. Nah, diru bukit biasa merah, cahaya pohon kayu merah-merah tu, diru air lain. Tak, air tu Allah. Tapi dengan kejadian Allah Ta'ala, bersalahan juga di atas bukit. Tu mana wa minal jibali, dan daripada bukit gunung ganang. Jibal tu jamak bagi jabalun, satu bukit. Jibal bibar apa bukit? Bukit Budo, bukit Jelapan dah. Bukit apa lagi? Nah, bukit Tanjung atau jibal, banyak-banyak bukit itu. Judadun, bibar apa jalur dia. Jadi parik kau ni di atas bukit tu. Nah, lagi pula gapo sah dia tu. Nah, cahaya di atas bukit tu tak sama juga. Berapa jalur? Bidun. Nah, biar apa mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong. Bidun yang putih ada setengah. Biasa belorong putih dah, sah putih. Wa humrun, dan yang merah. Mukhtalifun alwanuha, yang berlainan warnanya. Putih pun bukan putih supa belaka. Merah pun bukan merah supa belaka. Putih dengan merah tu pun berlainan dah. Pada antara merah sendiri tu pun berlainan juga rupa dia. Ada putih tua dan ada merah tua, ada merah muda. Tengok di atas bukit, sah jalur warna di atas bukit. Sedangkan semua tu mari daripada air yang Allah Ta'ala buat turun satu saja.
Tengok dah tu. Ini cara ambil dalil. Mudah hari ni lah Tuhan kuasa. Mana dalil? Tengok. Tuhan buat pohon kayu. Buat turun hujan. Punya buat pohon kayu. Ada tumbuh jadi buah manis. Ada tumbuh jadi buah duri. Ni dalil kata Tuhan duk belor. So kita tengok lagi pohon timun dah. Batas lah. Hello dah batas timun. Besar kelikingnya. Tapi buah ni Masya Allah besar. Mari di mana? Kalau mari di batas, teluh tu batas. Buah tu baik daripada batas. Besar tu. Kalau Tuhan tak ada Tuhan duk mengada. Maka di sini kita nampak kata Tuhan duk mengada. Buah timun jadi besar tu bukan daripada batas. Nah, kalau nak pecung semua batas timun nak buah sebutir pun tak cukup. Kalau mari pada batas. Kalau mari sendiri dia lah. Maka dalil kata Allah Ta'ala duk mengada. Duk besar waktu timun sehari-sehari. Hingga siapa pondong. Tak erak lah itu. Dan kalau mari di baju. Kalau waktu timun tu mari di baju. Kita buat je tik hiyah boh. Tilmu dah. Waktu timun tu buat tilmu. Polada pun tu buat tilmu. Jadi supa. Kalau pedah-pedah laka dah wajah tu lah. Tapi dia jadi buah lada. Pedah tu mari mana? Kalau mari di baju, timun buah kena pedah tu. Ni dalil kata, wi pedah tu Tuhan mengada. Wi manis timun pun Tuhan mengada. Kalau mari daripada air, itu air diruh tu lah. Tinggal kena diruh lada ni, kena buh. Baru jadi pedah-pedah sikit. Oh ni kena diruh timun, kena wi manis. Dah, air tu lah ya. Kalau mari di air. Tak, bukan mari di air. Mari daripada kejadian Allah Ta'ala. Tu nak sebuah rasa. Dan nak sebuah rupa lah dah. Wah, pria dengan wah timun batal. Dia air tu lah ya. Baju tu lah dah. Cakur pun masa tu lah. Kena siapa pria tu baik wah pria jadi berutu gitu. Wah timun batal. Licin. Tu nak sebuah rupa. Dan nak sebuah rasa. Pahai timun batal. Itu apa pria. Timun batal. Tak ada pahai. Air tu lah ya. Baju tu lah ya. Dalil kata ada Tuhan yang duk mengada. Dan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Nampak lalu. Habis ni Tuhan kata tengok kedak walah tu. Fikir kedak. Kalau kita fikir kita nampak dah di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Habis ni dia kata alam taro. Adakah melihat? Maknanya mesti kena lihat. Nampaklah dah. Pasal fikir hal lain. Kalau kita tahu wah kuya dengan wah timun tu, seng wah kuya kena besar lah itu, batal besar lah itu. Kalau ia jadi sedih, wah kuya molek yang jadi wah besar seperti pada yang batal dia. Molek wah timun tu hello seperti wah kuya tu. Pada yang batal dia kalau jadi daripada batal, kalau jadi daripada faham. Tapi dok Tuhan dok mengada, sia malai gapo dok besar gapo dengan gerak ke daripada Allah Ta'ala dengan kejadian daripada Allah Ta'ala. Kalau wah kuya besar apa wah timun, kalau wah timun duk di wah kuya, susah juga tu dah, jatuh pecah. Kita gahai wah kuya misal wah kuya tu besar apa wah timun. Kuya kita gahai pecah habis. Tapi habis ya wak wi halah tu hikmat lah dah. Wah timun wak besar apa tak apa, duk tanah si ada. Nampak dah tu? Tu hikmah orang bagi. Gena boleh tu awak timun besar, faham lah. Gena boleh awak pun kaya halah, tapi faham besar. Orang bagi kembali pada hikmah. Kalau besar pun awak timun, awak kaya terpadang apa faham. Malah kemakai lah itu. Jatuh bom. Pecah lalu lah. Ini orang bagi hikmah dia. Baik ni, semua kejadian Allah Ta'ala tu ada hikmah berlaku. Wak burung boleh terbang. Dan wak phau ni berduri, phau ni masing tu bawa wali pahai ke apa semua. Ada hikmah belaka. So, dan yang keduanya, semua tu adalah kejadian daripada Allah Ta'ala. Dan kejadian daripada Allah Ta'ala. Ini Tuhan wak bandingnya sini, buah-buah kayu, phau kayu,
dan juga jalur-jalur di atas bukit. Wa minal jibali, dan daripada bukit, judadun bibar apa jalur-jalur, lorong-lorong, bidun putih, wa humrun dan merah, mukhtalifun alwanuha yang bersalahan, yang berlainan lah rupanya, wa gharabi busudun, dan ada juga yang hitam legam. Gharabi sudun tu hitam, gharabi tu hitam hok lengung, kita panggil hitam lengung nah. Itulah lah hitam lagi. Ada juga di kawasan bukit tu pasal hitam, jenis pohon kayu hitam, benih tanah hitam, dan jalur-jalur sah dia tu jadi hitam. Ada juga. Ada hak merah, ada hak putih, dan ada hak hitam legam. Hitam lengung tu ada juga. Gharabi busudun. Nah, ada hitam hak banyak hitam tu orang panggil gharabi, bahasa Arab lah. Ada. Maknanya hitam gharabi. Habis itu gagak tu panggil ghurab. Gagak tu bahasa Arab ghurabun. Gena boleh panggil ghurab kerana hitam. Nah, hitam lengung dia, bukan hitam tamada dah. Habis itu panggil ghurab, gagak. Maka di atas bukit itu kita nampak sedikitlah. Ada hitam, ada tempat hitam, ada tempat putih, ada merah ke apa tu bersalah jalur-jalur dia lah. Dua, yang pertama pokok kayu, pohon kayu bersalah warna. Nah, dan yang keduanya kawasan bukit. Wa minan nasi, dan daripada manusia pula. Dekat kita dah ni ada. Wa minan nasi, dan adakah engkau tidak tengok bahawa Allah Ta'ala menjadikan daripada manusia wadawabi, dan binatang-binatang. Kelik tengok pula dah kita sendiri pula dah di antara manusia dan binatang-binatang yang melata, hidup berjalan di atas muka bumi. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak ke hak kita dak fera. Lembu, kambing, unta. Nah, buat lapis tu hak dekat lagi dengan kita. Binatang tu luas lagi. Orang panggil apa? Lebih dekat pada kita, lebih nyata lagi. Kita tengok pada binatang lembu, kambing hak kita dak fera tu, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Bersalahanlah warna-warnanya seperti yang makan itu juga. Lembu tu duk makan air tu lah, rupuk tu lah. Tapi ada lembu kubing, ada lembu wahta, ada lembu hitam, gitu tak? Duk jamu air mana tu makan jadi lembu tu hitam? Air herai ke? Dah. Jadi Allah nampak lalu. Fikir tak mu tu? Yang mananya? Tengok ke tak tu? Alam tara, tengok ke tak? Dan manusia bersuatullah tak? Ada hak tinggi, ada hak rendah. Dua beradik tu tak sama dah. Tak itu? Oh, seorang ni hitam, seorang ni putih. Mak dia dah beri air lain-lain ke kena? Beri beras lain-lain ke kena? Oh, ni suap beras merah. Beri kulit merah sikit. Gitu ke tak? Dah. Kejadian Allah SWT. Oh, nyata dah. Cara Tuhan tunjuk dalil ni nyata dah. Ada kita nak cari fikir panjang lain dah. Nyata selalu dah. Manusia apa sifatullah, dan binatang-binatang apa sifatullah, dan an'am pun sifatullah. An'am tu menatih kita fero. Masuk dalam dawab juga. Dawab tu ia telah menatih bahasa duk jalan di atas bombing, duk pergi mari berdiri, ada boleh berdiri gapo tu menatih jugalah. An'am ni pun masuk dalam menatih juga. Tapi hak ni khas sikit hak kita fero. Bersalah juga rupa. Rupa dia pun bersalah, warna dia pun bersalah. Air tu lah ke apa ni jadi kambing, ni jadi lembu.
tu nak sebuah rupa. Dan warna kambing, tafsir kambing 10 ekor. Ai tulah makan ni, tulah upuk tulah, tapi ada kambing merah, kambing hitam, kambing putih, kambing gapo. Kazalik, supaya tulah. Nampak dah tu? Mana? Tengok dah tu, yakin dah. Ni cara ambil dalil. Cara ambil dalil. Wa minan nasi, dan daripada manusia, wadawabi, dan binatang-binatang, wal an'am, dan nate na'am, dan nate feroe. Maka puak ni pun bersalahan juga rupanya, kazalik. Kazalik. Atas an'am kepada dawab ni kita panggil atas khas kepada am. Kerana an'am ni masuk dalam dawab juga. Binatang hidup jalan di atas muka bumi itu kullu ma dabba alal qawaim. Binatang hidup jalan di atas muka bumi itu kita panggil dawab belaka. Kemudian an'am ni pun masuk dalam itu juga. Maka bersalah-salah lah rupanya. Dan manusia pun sebetulnya juga. Ada hak hitam. Ada hak putih. Kalau kau Turki, kau Rom, kau puanu putih-putih. Mari kau Arab ni tengah-tengah sikit. Kalau kau Afrika tu hitam-hitam. Sedangkan makannya dia sama saja. Tu kita tengok jauh-jauh tempat negeri. Kalau dalam satu kampung, dalam satu negeri pun beranak jadi putih, beranak jadi hitam, jadi apa, semua tu adalah dari kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mak tulah, pak tulah tu warna anak tu tak sama juga. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka maha berkatlah Allah yang mengelokkan kejadian semua dan sebaik-baik orang yang mengadar. Tu dia dah. Ani gapo? Dalil di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka gapo? Allah Taala nak tahu pada kita pula dah kelebihan tahu ni sesungguhnya sesungguhnya sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut kepada Allah Ta'ala itu al-ula min ibadihi, daripada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala, al-ulama ialah orang-orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu ni lah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak takut kepada Allah Ta'ala. Kita nak takut kepada Allah Ta'ala, banyak menambah takut, kena cari ilmu. Tuhan raya ada. Kalau tak ada ilmu, tak heran. Kalau tak mengaji, tak heran. Kita sendiri pun sebetulnya, kalau kita tak mengaji jamin dulu, tak heran ikut dia mau ajak. Tapi sekat tahu ni bahasa lain sikit. Heran dah kita. Dan begitu juga manusia yang tahu. Manusia yang ada ilmu tu, hamba Allah Ta'ala yang mempunyai ilmu, orang ni lah orang paling takut pada Allah Ta'ala. Baik tak serupa tu, dia tu tak serupa. Kau mengaji, kau nampak lain. Lah. Ya Allah dah tu. Kena tu dia kata tu. Kau mengaji, kau nampak lain. Tu kau itu mudah juga. Ajak pergi kau tu, kau ni, waktu ni, tak ada pilih dah. Lah ni sekat mengaji ni kau payah. Ya Allah dah. Kena dah. Kerana dia takut pada Tuhan. Lebih banyak tu kau dia tak tahu. Tak ada. Dan begitu juga orang 10 orang. Kawan ni tahu, kawan ni tak tahu. Tak sama dah dua tu. Kita tak boleh heran dah. Tak boleh. Ya Allah dah. Kerana Tuhan sudah cerita dah. Dan dia ada ilmu, kau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama sesungguhnya yakhshallaha, takutlah akan Allah Ta'ala min ibadihi, daripada hamba-hambanya, al-ulama'u,
oleh orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ulama tu jamak daripada alim. Kalau alim orang tahu seorang je. Kalau ulama ni bibar apa orang tahu. Maka puak hak tahu ni lah yang lebih takut kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah orang takut kepada Allah Ta'ala. Dia tak benda ni salah, dia tak berani nak kerja. Tak supaya kita tak tahu tak apa. Dia buat heran tak heran. Budak dia tak tahu kata ular tu bisa. Dia tak takut. Nampak ular ni nak pegang itu. Dia tak tahu. Tapi orang yang tahu ni kok. Sebut kata kawasan itu ada ular tu tak berani pergi dah. Nah itu. Tak berani pergi dah. Kerana dia tahu kata ular ni bisa. Ular ni ketik ke apa. Pada antara ular tu pun. Dia tahu lagi. Ular kapok bisa pada ular tedung liar. Nah. Ular tedung senuk apa bisa pada ular lidi. Ilmu dia belaka. Bila dia tahu maka dia takut lebih pada dia masa dia tak tahu. Jangan hidup sekil lah. Jangan kita dak kata oh dia ni suka mengaji ni nampak tak support, pelik sikit ni, nampak jauh sikit. Nah, nampak beringat sikit. Ya dah. Kerana Tuhan pun ayaklah tu. Ya ada juga kita kecek kena tapi kita buat tak kena. Benar kena tapi kita pergi buat tak kena. Nah, kau mengaji, kau payah, kau mengaji, kau nampak tak supa dengan orang. Nah, tak supa dengan orang ramai. Dia Allah belaka. Kerana bila dia ada ilmu, menambah ilmu, dia kau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tak supa dengan masa dia tak ada ilmu. Jadi ya Allah, jadilah aku ni, jadilah buat kita semua ni daripada orang yang banyak ilmu. Bila kita banyak ilmu, kita takut kepada Allah Ta'ala tu bernambahlah. Maksudnya sesungguhnya takutlah akan dia oleh Allah Ta'ala. Dengan sebenar-benar takut itu ialah ulama yang tahu, yang arifun bihi dengan Allah. Orang yang kenal Tuhan. Dan orang yang kenal Tuhan, ulama yang kenal Tuhan, bukan ulama yang tak kenal Tuhan. Kerana tiap-tiap kali bertambah ilmu, nah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa, maka dia bertambahlah takwa kepada Allah Taala dan tambahlah beringat. Tak payahlah bandingannya supaya kita kena rima, kita kena apa, lebih takut daripada orang tak kenal. Nah, budak kelik Mekah dia tak tahu hal jauh. Ai walah mana, rima walah mana, ular walah mana, masuk pergi kok dah hutan kok mana kerana dia tak tahu. Tapi budak rumah suruh masuk mai hutan tak mau, dia takut, dia tahu tak ada ular dan apa. Nah, maka begitulah kita manusia ni dengan Allah Taala, kau mengaji, kau kita takut Allah Taala, kau kena beringat, kau kena heran. Makruh tu tak berani nak kerja dah. Kalau kita ngaji. Tapi kalau kita tak ngaji, hak haram kita kerja lagi. Hak syubhah kita kerja lagi. Hak bid'ah kita kerja lagi. Mari daripada kita tak tahu. Tapi bila kita tahu, kita takut halu. Tak kena. Tahu duk buat amal ibadat tu. Orang solat-solat tu tahu duk buat amal ibadat, duduk teriak lagi dia. Takut Tuhan tak terima, takut salah, takut gapo. Kerana mari daripada ilmu. Kita ni tak heran, tak semaya tak apa lagi. Tak itu. Orang yang tak tahu tu tak semaya dia tak berasa kena. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Nah, kerana berkata dia orang-orang yang tahu bahawa Allah Taala di atas tiap sesuatu kuasa tu, nah dia takut kepada Allah Taala lebih pada dia tak tahu. Kalau dia tak tahu kata Tuhan kuasa, dia tak ada heran dengan Tuhan. Tapi orang yang tahu tu, dia takut kepada Allah Ta'ala lebih banyak. Dan setengah daripada orang yang takut Allah Ta'ala, dia tak berani nak buat syirik dengan Allah. Dan berkata Ibn Abbas lagi. Dan dia tak berani nak pahala benda hak haram. Nah, benda hak haram, benda ni salah, dia tak boleh tak kata tak apa. Tak berani nak kata tak apa kalau benda tu salah. Tapi kalau tak ada ilmu, tak apa belaka. Tak apa. Walau haram cerak-cerak dah pun tak apa. Tak apa situ. Kerana dia tak takut. Dia tak tahu kata jadi geno, tak ada kata olah tu.
Ni berkata apa? Ibn Abbas. Dan berkata Sa'id bin Jubair, takut maksud dengan takut tu iaitu dia menjauhkan diri dia daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Orang yang takut pada Tuhan ni dia beringat takut jatuh benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ni banyaklah orang tafsir ulama-ulama dulu tu, dia tafsir kalimah takut. Dan berkata Hasan Basri. Kita ambil paduan belaka. Hasan Basri kata, orang alim yang takut akan Allah Ta'ala tu, iaitulah semasa gaib, dan masa orang tak ada, dan masa orang ada. Dia supaya dengan sebab ilmu dia ada, orang tak ada pun dia beringat takut salah dengan Allah Ta'ala. Orang dapat orang ramai pun dia beringat takut salah dengan Allah Ta'ala. Ni maksud dengan takut. Tapi kalau tak ada ilmu, dia takut salah tu dapat orang je. Bahawa orang tak ada, dia rasa boleh buat. Kerana apa? Dia tak kenal, dia tak alim, dia tak tahu kata Tuhan tu amat mengetahui. Tuhan nampak dia. Ini orang alim, orang tahu. Ilmu alim tu makna tahu. Bahasa apa? Bahasa Arab kata alim, bahasa Melayu kita kata tahu. Tapi kalau banyak-banyak orang, ulama. Ulama. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia bukanlah ilmu tu dengan sebab banyak pandai berkecek, dia kata. Bukanlah maksud dengan alim, orang banyak ilmu, iaitulah dengan sebab banyak kecek, pandai berkecek banyak, gapo bukanlah tu. Tetapi ilmu itu ialah banyak takwa kepada Allah Ta'ala. Kita nak tahu kata dia ni ada ilmu, kata ada ilmu. Kecek banyak, pandai ayat tu, bukan dalil kata ada ilmu lagi. Kalau ada ilmunya, tengok kelakuan dia tu, beringat dengan jalan Allah Ta'ala, beringat dengan hukum Allah Ta'ala banyak kita. Tu orang ada ilmu sungguh. Kita nak tahu kata dia ni ngaji banyak kan ngaji sikit. Tengok kalau dia beringat takut jatuh benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita boleh tahulah kata dia ni ilmu ada. Tapi kalau kecek banyak tu bukan tepat ukuran. Ibnu Mas'ud kata. Dan berkata Malik, innal ilma laisa bi kasratir riwayah wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allahu fil qalbi. Ilmu bukan dengan sebab banyak cerita, banyak royak lah mudah kata itu. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala kurniakan ke dalam hati dia. Ilmu tu ialah nur, rasa cerah, jalan yang diredha oleh Allah Ta'ala, itulah maksud dengan ilmu. Ni kita orang ukur tak gapo belaka tu tak betul kadang-kadang. Dia ni kecek pandai. Apa punya semaya tak semaya. Tak jadi. Kerana ilmu hak sebenar, hak sejati itu ialah cahaya yang Allah Ta'ala wi ke dalam hati dia. Tu dia. Ni gapo berkata ada orang Malik berkata oleh Malik seorang yang yang masa dulu dia royak hak ilmu. Dan berkata Sufyan As-Sauri, Sufyan As-Sauri berkata orang ilmu, orang alim tu ada 3 masa. Yang pertama alim billah, alimun bi amrillah. Alim dengan Allah dan alim dengan hukum Allah. Dan yang keduanya alim dengan Allah tapi dia tak tahu hukum Allah. Ni yang kedua. Dan yang ketiganya alim dengan hukum Allah tapi dia tak kenal Allah. Ni ada juga Sufyan As-Sauri, dia bahagi orang alim ada 3 bahasa. Yang pertama alim, dia kenal Allah. Lepas tu dia kenal hukum Allah. Ni molek sekali. Kenal Allah dan kenal hukum Allah. Maka orang ni lah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala.
Allah Maha Kuasa, Allah Rabbul Alamin. Dan hukum Allah pun dia tahu. Maka ni dia beringatlah, takut jatuh dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Dan yang keduanya dia kenal Allah. Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala bijak, Allah Ta'ala. Tapi hukum Allah hari halal dia tak kenal. Dia tak heran pada hari halal. Kalau kecek Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Tapi hari dia duk kerja. Orang yang kata kenal Allah, tahu Allah, tapi dia tak kenal hukum hari halal. Ada juga pesan ni. Dan ada juga pesan dia kenal Allah, tapi dia tak kharik dengan hari halal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kira gi kira mari, tak ada jalan nak kita boleh banyak takwa kepada Allah, malaikat kita kena cari ilmu. Kerana jalan nak takut pada Allah Ta'ala lebih banyak tu ialah kena ilmu. Tuhan pun cerita innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguh sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggarkan perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah orang-orang yang berilmu. Nah, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi amat pengampun. Dan Tuhan kuasa boleh buat segala-gala dan boleh perintah semua makhluk dan tak ada kekurangan walau sikit habuk pun. Lagi pula Tuhan lagi amat mengampun. Nah, kalau kita jatuh dalam salah, dalam dosa, dalam gapo, istighfarlah dengan Tuhan. Banyaklah minta ampun dengan Tuhan. Tuhan sentiasa nak ampun dosa kita. Bukan kuasa dia zalim, dia gapo dak. Nah, subhanallah, tak ada sifat Tuhan pasal. Kuasa tapi maaf, pengampun. Kita minta minta ampun kesalahan kita, Tuhan tetap ampun selalu. Ani gapo ayat yang nak kita tu lebih yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kenal Allah Taala dengan sebenar yang diceritakan oleh Allah Taala sendiri dalam Al-Quran. Mudah-mudahan jadilah kita, mintalah Allah Taala jadi kita semua daripada orang yang tahu. Nah, bila kita tahu, kita takutlah kepada Allah Taala banyak. Bertambah takut. Dengar seayat tu bertambah iman. Dengar seayat Quran bertambah iman. Dan bertambah takut kepada Allah Taala. Dan usahalah supaya kita jadi ulama yang dikira oleh Allah Taala, iaitu ulama yang kenal Allah dan ulama yang takut kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.